Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan kesan rasuah terhadap pembangunan negara. Sebagai pengenalan, apa itu rasuah? Rasuah dalam konteks pembangunan negara dapat ditafsirkan sebagai pengamalan penyalahgunaan kuasa atau kedudukan untuk kepentingan peribadi. Dengan cara memberikan atau menerima suap dari segi ganjaran atau wang. Contoh frasa atau simpulan bahasa yang amat popular di kalangan penjawat awam adalah duit kopi. Duit kopi ni amat sinonim di kalangan mereka dan memberi kesan yang negatif terhadap institusi terlibat. Sebagai contoh, apabila seseorang melanggar lampu isyarat atau melakukan kesalahan trafik dan polis trafik datang untuk memberi saman, maka mereka ini lebih cenderung untuk memberi duit kopi kerana membayar saman adalah lebih banyak daripada memberi duit kopi. Jadi polis trafik itu pun menerima wang tersebut. Itu sebagai contoh. Ia amat tidak bagus untuk kita dan kepada polis trafik itu kerana kita lebih menggalakkan rasuah di dalam negara. Dan kesan rasuah terhadap pembangunan negara adalah fenomena yang memiliki impak yang besar dan merugikan pada berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi dan politik. Di dalam kajian ini, metodologi primer yang digunakan adalah bersifat lebih kepada kualitatif. Instrumen kajian yang digunakan adalah rujukan daripada internet seperti sesawang-sesawang di media elektronik, berita dan pembacaan jurnal dan artikel. Kaedah kajian sekunder adalah lebih bersifat kuantitatif, iaitu kaedah temu bual. Di dalam kaedah temu bual, saya telah menemu bual dengan 5 orang rakyat Malaysia yang bekerja di Saudi sebagai jururawat awam. Temu bual ini diadakan sebagai mendapatkan pandangan dan persepsi yang lebih jelas berkaitan masalah rasuah di dalam kalangan masyarakat serta kesan rasuah terhadap pembangunan negara dan tahap kefahaman isu semasa tentang masalah rasuah di negara Malaysia. Antara soalan yang dikemukakan adalah seperti berikut. So, contoh soalan yang saya kemukakan seperti di atas adalah isu rasuah amat popular di kalangan golongan politik, penjawat awam dan kontraktor. Apakah pendapat anda? So, ini adalah contoh-contoh jawapan responden. Ya, saya percaya ia berlaku lebih di dalam kalangan mereka sebab kita boleh melihat dan mendengar isu-isu semasa lebih hangat diperkatakan oleh pemberita dan pengkritik-pengkritik politik. Dan juga selain daripada itu, contoh jawapan daripada responden adalah banyak juga dengar di media sosial seperti YouTube tentang pendedahan dan penangkapan penjawat awam berkaitan kes rasuah. Soalan yang kedua, bagi pendapat anda, kesan rasuah boleh memberi impak negatif pada sesuatu negara? Dan ini adalah jawapan responden, ya semestinya, dan tidak bagus untuk ekonomi Malaysia. Ya, sebab kalau saya mahu membeli rumah, perlu berhati-hati kerana sekarang banyak kontraktor makan rasuah dan sebab itu kualiti perumahan pun terkesan dan boleh membahayakan pembeli dan penduduk. Seterusnya, saya akan menyentuh kesan-kesan rasuah terhadap pembangunan negara. Seperti di slide ni, kita boleh nampak, yang pertama, kesan-kesan rasuah adalah seperti menghambat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, mengurangi investasi pelabur asing. Seterusnya, meningkatkan kemiskinan dan ketidakadilan dalam pendidikan dan kesihatan. Selain daripada itu, melemahkan sistem hukum dan keamanan iaitu undang-undang. Dan yang terakhir sekali adalah menjejaskan kualiti infrastruktur atau sesuatu program. Kesan pertama adalah menghambat pertumbuhan ekonomi atau menghalang pertumbuhan ekonomi.
Secara amnya, rasuah memberi kesan negatif pada ekonomi negara seperti ketidakadilan dalam distribusi sumber daya. Dana yang seharusnya digunakan untuk membiayai projek-projek pembangunan atau meningkatkan kemudahan publik dialihkan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam praktik rasuah. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan dalam akses dan manfaat antara kelompok yang korup dan masyarakat umum. Selain itu, investasi yang seharusnya meningkatkan produktiviti dan daya saing ekonomi negara disalahgunakan dan dialihkan kepada golongan yang korup bagi kepentingan peribadi mereka dan juga akan memberi impak terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Rasuah juga boleh menciptakan lingkungan bisnes yang tidak sihat. Ini kerana mempengaruhi persaingan yang adil dan menciptakan bias di dalam pasaran di antara penjual-penjual dan pembekal dan usahawan. Natijahnya, keuntungan yang tidak adil akan berlaku dan menguntungkan pihak yang korup. Apabila ia berterusan dan tidak dibendung, maka akan menyebabkan kemerosotan ekonomi. Kenyataan ini disokong oleh sebuah kajian yang dilakukan oleh Sarah Muhammad dan Muhammad Ismail pada tahun 2013. Yang kedua adalah mengurangi investasi pelabur asing. Ini kerana investasi asing seringkali melibatkan jumlah dana yang signifikan dan para investor cenderung mencari lingkungan bisnes yang stabil dan boleh dipercayai. Negara yang mempunyai peratusan korupsi yang tinggi memberikan gambaran risiko bisnes yang tidak memberi jaminan keuntungan. Ini kerana pelabur asing lebih khawatir akan kemungkinan adanya praktik rasuah di dalam transaksi bisnes atau pelaksanaan sesuatu projek. Selain itu, bagi setengah investor atau pelabur asing yang berkomitmen pada praktik bisnes yang jujur dan amanah, menganggap rasuah ini adalah perkara yang salah dan tidak berprinsip. Konklusinya, apabila rasuah berleluasa, ia boleh menyebabkan pelabur asing rasa ragu-ragu akan negara tersebut. Pendapat ini disokong oleh Nazrin Zulkafli pada tahun 2021 yang dipetik dari artikel Sinar Harian. Seterusnya, kesan rasuah boleh meningkatkan kemiskinan kerana rasuah boleh menyebabkan kemiskinan dan kemiskinan juga boleh menyebabkan berlakunya rasuah. Sebagai contoh, peruntukan-peruntukan kebajikan atau derma daripada pihak pertubuhan bukan kerajaan disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang berniat tidak baik atas kebaikan orang lain. Bab kata pepatah, mencari kesempatan dalam kesempitan. Seperti yang anda boleh lihat keratan artikel di sebelah ini daripada Malaysia Gazette yang dimuat naik pada 9 Januari tahun 2023 menunjukkan bahawa masih ada setengah pihak yang masih berani mengambil kesempatan atas kesusahan orang lain. Di sini, di dalam artikel ini menyentuh tentang SPRM tahan bekas pengerusi bendahari NGO buat tuntutan palsu. Di Johor Bahru, ada seseorang yang bergelar Datuk membuat tuntutan palsu kira-kira sebanyak RM11,000 pada 2 tahun yang lalu. So, Datuk ini ditahan dan disabitkan kesalahan. Okey. Dan seterusnya, disebabkan tekanan dalam menjana pendapatan seharian, golongan miskin juga boleh terlibat dalam kegiatan rasuah kerana mereka lebih sanggup demi kelangsungan hidup. Dan ini disokong di dalam artikel Astro Awani yang ditulis oleh Hilmi Malik pada tahun 2021. Selain daripada itu, kesan rasuah boleh menyebabkan ketidakadilan dalam pendidikan dan kesihatan. Ini kerana ia mempengaruhi sektor pendidikan dari segi sumbangan serta akses kepada sumber daya yang diberikan oleh kerajaan atau persatuan ibu bapa dan guru. Dana atau peruntukan tersebut yang sepatutnya diberikan kepada pihak yang memerlukan, diberikan pula kepada golongan-golongan yang mampu atau korup. Oleh demikian, bagi golongan yang mempunyai pendapatan ekonomi yang lebih rendah, tidak dapat mengakses sistem pendidikan yang layak. Dana ni
yang sepatutnya atau seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualiti pendidikan seperti pelatihan guru, pembelian buku dan pemeliharaan fasiliti sekolah disalahgunakan untuk kepentingan peribadi. Ini boleh mengundang kepada penurunan kualiti pendidikan yang rendah dan membatasi potensi anak-anak kita untuk mendapatkan pendidikan yang berkualiti. Selain daripada itu, ada juga yang mempraktikkan rasuah di dalam ujian dan evaluasi akademi anak-anak. Setengah ibu bapa sanggup memberi wang suapan kepada pengetua, kepada guru-guru untuk memanipulasi keputusan akademi anak-anak mereka. Natijahnya, sistem pendidikan akan menghasilkan anak-anak yang tidak berkualiti dan akan mempengaruhi negara pada masa yang akan datang. Bagi sektor kesihatan pula, korupsi akan menyebabkan golongan berpendapatan rendah dan golongan miskin tegar tidak mampu mengakses sistem kesihatan yang baik. Layanan atau perubatan terkini akan diberikan dan diutamakan kepada golongan pemberi rasuah terlebih dahulu daripada memberi kepada orang-orang yang memerlukan akses kesihatan ini. Kualiti kesihatan juga akan menurun akibat daripada penyalahgunaan kuasa dan dana yang sepatutnya digunakan untuk kesihatan atau untuk menarik taraf sistem kesihatan disalahgunakan. Kesimpulan ini akan melumpuhkan sistem kesihatan, mengakibatkan lebih banyak penyakit-penyakit akan berlaku di dalam negara. Kesan rasuah juga boleh menyebabkan melemahkan sistem hukum atau undang-undang dan keamanan. Bagi golongan politik yang korup, mereka dapat menghindari dan menerima hukuman yang setimpal dengan memberi wang suapan kepada peguam bela, polis, hakim dan lain-lain. Ini boleh menyebabkan lebih banyak jenayah-jenayah berat yang akan berlaku di dalam negara. Fitnah akan berlaku berleluasa dan bagi golongan yang tidak bersalah akan dihukum dan dipenjara. Natijahnya, keamanan negara akan terjajas apabila rakyat sendiri tidak mempercayai kerajaan atau badan-badan perhakiman, polis serta badan-badan UMNO yang lain. Perebutan kuasa akan berlaku, penyeludupan senjata-senjata haram serta dadah. Yang paling serius sekali adalah pendedahan informasi negara juga akan turut mengancam keamanan negara akibat kegiatan rasuah. Seperti yang anda boleh lihat di sebelah, satu keratan akhbar dari Utusan Malaysia pada tahun 29 daripada tahun 2020 iaitu pada tarikh 29 November. KPN beri amaran jangan berterusan layan nafsu buas, 23 polis dibuang kerja. Daripada keratan akhbar ni kita boleh lihat ada info statistik buang kerja membabitkan pegawai dan anggota polis. So ini sebagai contoh yang kita boleh lihat kegiatan rasuah yang berlaku di kalangan penjawat awam. Kesan rasuah yang terakhir sekali ialah menjejaskan kualiti infrastruktur atau program. Ini kerana ia boleh mengakibatkan kualiti infrastruktur atau program yang tidak berkualiti. Sebagai contoh, sebahagian dana yang diperuntukkan untuk membangun sesuatu infrastruktur atau program disalahgunakan dengan memberi wang suapan kepada pemilik-pemilik tersebut, pemilik-pemilik projek. Okey, dan pemilik-pemilik projek ini lebih cenderung untuk memilih kontraktor yang tidak berkebolehan dan berpengalaman. Ini kerana disebabkan wang. Okey, dan korupsi juga berlaku di dalam pemeliharaan dan pembaikan juga. Dan ia akan memberi kesan kepada kualiti proses tersebut atau kualiti satu infrastruktur dan pembangunan. Maka terjadilah runtuhan, kerosakan pada infrastruktur atau program tersebut. Dan seperti yang anda boleh lihat, ini adalah keratan akhbar oleh Berita Harian pada tarikh 29 Ogos tahun 2016. SPRM cari 3 lagi kontraktor. Dan ini adalah contoh kes yang berlaku di kalangan mereka. Kesimpulannya, kegiatan rasuah ini perlu dibendung dan memerlukan kerjasama daripada semua pihak. Dan kerajaan
perlu memperkuatkan undang-undang untuk mengatasi kegiatan rasuah dengan memberi hukuman setimpal kepada mereka-mereka yang menerima dan memberi rasuah ini. Dengan itu, ia boleh memperkuatkan ekonomi, memperkuatkan infrastruktur, kesihatan, sektor pendidikan dan lain-lain lagi. Ini boleh menyebabkan pelabur asing lebih cenderung untuk menginvestasi di dalam negara kita. Akhir sekali, ia akan menjamin keamanan dan kesejahteraan kepada negara kita Malaysia. Sekian, terima kasih.